أجمعين. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Waalaikumsalam Baik. Jazakumullah khair. Siapa yang dah lebih 4 bulan dah saya rasa ya kelas kita ni kan. Masyarakat asas mudah ni, dan banyak dah kita ulang hiwar yaumian kan, perbualan harian, ataupun mungkin ada rakan-rakan kita di FB yang baru masuk hari ni, yang baru join live kita pada setiap hari Jumaat kan, pukul 10 hingga pukul 11. Jadi pihak AMPM International lah yang menaja kita untuk Zoom, taja Zoom kali ni lah. So bolehlah buat lama sekian, sejam lebih kan. So alhamdulillah kita teruskanlah kelas kita macam biasa. Tapi macam biasa untuk sebelum tu ada permintaan untuk kita murajaah atau ulang kaji balik hiwar yaumian untuk orang lama, dan bagi orang yang baru ini adalah perbualan asas bahasa Arab, menggunakan bahasa Arab ketika kita nak berbual, insya-Allah. Tapi kali ni saya tak ulang lah. Saya nak puan-puan atau tuan-puan yang lama ni kita nak try terus. Kalau selamat pagi, apalah masyarakat. Kalau selamat malam, apalah masyarakat. Boleh ya? Yang Puan Nuriza, Puan Norizah, ramai ni. Nanti saya sebut nama je. Nanti kita cuba. InsyaAllah. Tak apa, tak ingat, kita cuba ingatkanlah. Okay, jadinya sebelum masuk tajuk baru hari ni, kita inilah mutahawiyat kita bagi yang baru, rakan-rakan kita di FB. Kita dah melalui banyak tajuk dah. Hiwar dah sampai 15 kan. Tajuk-tajuk bahasa Arab yang asas, nombor, abdomir, kata ganti nama dan sebagainya. Jadi insya-Allah untuk hari ini pun ada tajuk baru yang akan dikongsikan. Saya tak update lagi. Bawah ni Zoroh dengan satu lagi tajuk baru. Nanti saya update. Dan insya-Allah kita murajaah sikitlah ucapan salam dan tanya khabar. Okey, boleh ke? Apa kita nak sebut ni? Ucapan salam dan tanya khabar. Puan Rohaya. Puan Rohaya. Okey, boleh ke? InsyaAllah. Assalamualaikum. Kaifa haluka? Baik. Jawapan dia? Waalaikumsalam. Ana bi khair. Alhamdulillah, ana bi khair. Jamil. Okey. Itulah yang pertama bila kita nak bertanya khabar tentang seorang kan. Seterusnya ucapan selamat datang. Okey, Puan Nuriza. Apa ya kita nak sebut bila orang kita nak ucapkan selamat datang? Ahlan wa sahlan. Baik, Jamil. Jawapan dia? Ahlan bik ataupun marhaba bika. Ahlan bika atau marhaban bika. Kalau perempuan? Ahlan biki. Marhaban biki. Itu kita masuk dalam bab domir kan, kata ganti nama. Kalau laki apa, perempuan apa, kalau ramai apa kan. InsyaAllah nanti kita tengok satu-satu. Okey, seterusnya. Ucapan selamat pagi petang. Puan Norizah pula. Sabahul khair. Kalau masa khair. Kalau selamat petang. Okey, jawapan dia? Sabahun nur. Kalau petang masahun nur. Masak unur. Sobah mau masuk pagi, masak mau masuk petang. Baik, Jamil, syukran. Ucapan tahniah. Siapa dia lagi ni ya? Nak cuba. Puan Zawiyah. Boleh ke? Abdul Syukur. Zawiyah saya dah nanti kejap. Ustaz. Alamak. Saya ready baru masuk rumah. Dengar je dulu boleh Ustaz? Okey, tak apa. Muni Allahu Akbar. Okey, jazakallah. Puan Suryati, boleh ke? Macam mana ucapan tahniah? InsyaAllah boleh. Mubarak alaik. Baik, mubarak alaik. Ataupun kita boleh barakallahu fiik. Ustaz nak jawab apa kalau orang dah ucap tahniah? Syukran jazilan. Terima kasih lah kan. Terima kasih banyak atas ucapan tahniah. Baik, Jamil, syukran Puan Suryati. Lemak cepat selamat malam dah bagi dah jawapan. Tak apa, selamat malam. Tahu tak Puan Maimunah boleh ke cuba?
ucapan selamat malam. Macam mana kita nak ucapkan ni? Ke puan-puan Maimunah masih segan lagi? Baru-baru lagi? Kalau segan lagi tak apalah ya. Boleh? Maimunah dah. Ya, Ingat tak pernah lalui tak? Macam mana kita nak ucap selamat malam? Tak ingat. Okey, tak apa. Mungkin lupa dah Ustaz. lupa. Okey, tak apa ni Puan Maimunah. Ni saya buka slide ni. Macam mana kita nak ucap selamat malam ni? Yang merah ni. Cuba baca. Boleh tak? Macam mana kita nak ucap good night? Daripada kita guna selamat malam, good night, kita cuba guna bahasa Arab ni. Yang bahasa Arab warna merah ni. Lailah Sa'idah. Lailah Sa'idah. Semoga malam kamu dalam keadaan yang gembira. Kan? Jawapan dia bawah ni. Sa'idah Mubarak. Sa'idah Mubarak. Semoga malam kita tu segembira dan diberkati. Jazakillah khair. Puan Maimunah. Lepas ni minggu depan kita try lagi, ingat tak? Baik, seterusnya apa lagi ni? Kita ada ucapan nak minta maaf. Puan Syahada, boleh ke? Nur Ash-Syahada. Macam mana kita nak minta maaf kat orang? Ada tak Puan Syahada? Kalau tiada, ada apa lagi? Tak ada, kita minta ni lah. Puan Adibah. Boleh ke Adibah? Macam mana kita nak minta maaf? Ada tak Puan Adibah? Sekejap, saya lupa. Lupa, tak apa. Mudah je. Okey, ni. Macam mana kita nak minta maaf kat seseorang? Ni yang baca yang merah ni. Ana muta'assif. Ataupun? Ana asif. Saya minta maaf. Okey, jawapan dia. Kalau ataupun ma fi muskilah. Maksud dia apa ni? Tidak mengada. La baksa. Tidak mengapa. Betul. So ini adalah cara untuk nak minta maaf. Ana muta'assif ataupun la baksa. Baik, jazakillah khair Puan Adibah. Okey, seterusnya iwal ketujuh, mendoakan kesihatan. Boleh kita try minta Puan Norijah lagi. Syafakallah. Syafakallah. Sifat ajilan. Okey, jawab dia bila orang dah doakan. Yarhamkallah. Yarhamkallah. Semoga Allah mengerti kamu. Ataupun yang mudahnya kita guna wa iyyaka dan kepada kamu juga. Kalau lelaki kan, kalau perempuan wa iyyaki. Baik, jazakillah. Seterusnya ungkapan semoga berjaya ataupun good luck. Puan Nuriza, boleh? Macam mana kita nak ungkapkan ni? Nak cakap good luck ni. Puan Nuriza unmute, boleh? Bitaufiq wan najah. Bitaufiq wan najah. Baik, betul. So jawapan dia bila orang dah cakap good luck. Syukran jazilan. Untuk Kita ucapkanlah terima kasih banyak dan doakan saya. Baik Jamil, syukran. Terusnya iwar ke-9, ungkapan selamat hari jadi. Puan Rahaya, boleh ke? Ungkapan selamat hari jadi. Sana Helwa. Sana Helwa ataupun? Sekejap nak cari. Tengok nota. Sana Helwa, betul. Sana Helwa ya. Akhi atau ukti kan? Ya, ukhti. Baik. Kalau lagi satu? Aidu miladin sa'id. Aidu bermaksud tahun. Ya, ukhti. Baik. Jawapan dia bila orang dah cakap happy birthday, kita jawab apa? Jazakallah. Jazakallah wa jazakillah. Jazakallah ataupun jazakillah khair. Semoga Allah membalas jasa kamu yang baik. Kita mendoakan dia. Semoga Allah membalas jasa kamu. Baik, Jamil, syukran. Asanti. Baik, yang akhir sekali. Keluar yang ke-10. Saya nampak Puan Fatimah. Boleh ke? Macam mana Puan Fatimah kita nak ucapkan selamat tinggal kepada seorang ni? Ataupun dalam bahasa Inggerisnya goodbye.
Ma'asalama. Ma'asalama. Oh, itu jawapan dia kan? Okey, biasa Oh, itu jawapan dia. ha, Betul. boleh juga. Ada juga pendapat yang boleh kita start dengan ma'asalamah dulu. Ila liqa. Ila liqa. Ilal Ma'asalama. liqa. Baik, jamil. Syukran. Santi Puan Fatimah. Tapi kebiasaannya orang guna ila liqa. Ila liqa. Ma'asalamah. Okey. Semoga bertemu lagi dalam keadaan yang selamat. InsyaAllah. Baik. Alhamdulillah. Itulah sedikit hiwar yang kita dah lalui kan 10. InsyaAllah minggu depan kita test yang 11 hingga 15 pula. Jadi sebelum kita masuk pada topik yang baru atau tajuk maudhu' yang baru kan, saya nak share ataupun tekan sikit yang bab asas dalam bahasa Arab ni. Sebelum kita masuk ni sebab ada kaitan dengan topik baru ni. Okey, ni adalah asas dalam bahasa Arab. Apabila dalam kalimat-kalimat bahasa Arab ataupun perkataan-perkataan dalam bahasa Arab ni, pastinya setiap perkataan tu akan terbahagi pada 3 bahagian. Ni dah banyak kali saya ulang kan. Ada yang al-ismu ataupun ismun ni adalah kata nama. Ataupun fa'alun. Fa'alun ni kata kerja. Dan ada juga harfun, huruf. Jadinya setiap perkataan atau ayat yang kita guna, perkataan tu mesti sama ada di bawah ismun ke, fa'alun ke ataupun harfun. Contohnya ayat, saya bagi sebelum ni. Azhabu ilal madrasah. Azhabu ilal madrasah. Saya pergi ke sekolah. Saya pergi. Azhabu. Jadi azhabu saya pergi di bawah dalam kategori yang mana? Ism ke, fa'al ke, harf? Siapa tahu? Azhabu. Lun. Perbuatan. Fa'lun, jamil. Perbualan. Azhabu. Baik, lepas tu ila. Azhabu ila. Ila baru masuk yang mana? Dalam kategori isim ke, fa'al ke, harf? Haraf. Harf. Baik, jamil. Harf ni lah kata sendi. Ataupun yang kata sambungan lah. Azhabu ila al-madrasah. Al-madrasah sekolah. Sekolah. Sekolah baru masuk kategori mana? Isim. Sim. Isim, jamil. Sebab sekolah bukanlah kata kerja dan bukanlah kata sendi. Jadi hari ni kita nak masuk, sebelum ni kita dah masuk isim. Fa'al kita tak sentuh lagi sebab banyak jugalah nak kena susun lah macam mana nak bagi mudah dan sebagainya kan. Okey, sekarang ni kita nak masuk, hari ni adalah tajuk harf. Sebahagian daripada harf. Kata sendi ni lah. Jadinya tajuk hari ini adalah insya-Allah harfu ataupun hurufu huruful jar. Hurufu jar. Huruf jar ni lah kata sendilah. So sebenarnya dalam huruf jar ni dia banyak kan, mungkin ada 13. Okay, tak apa, nanti kita try dengan lagu tu kan. Ada lagu bahasa Arab, nanti tengok ada berapa banyak. Ni sebahagian lah yang biasa, asas yang biasa digunakan. Huruf kata sendiri ni, antara ni biasa an ala min ila fi bilika. 8 yang biasa digunakan. An ala min ila fi bilika. Ni tambahan lah, rubba. Ini semua adalah kata-kata sendi yang biasa digunakan dalam bahasa Arab lah. Okay, tak apa, nanti kita pergi satu-satu. Maksud dia apa, kan? An apa, ila dan cara penggunaan dia lah untuk apa. Tapi once kita dah tahu makna, tahulah kan patutnya nak guna waktu bila kan. InsyaAllah. So huruf jar ni sedikit maklumat lah bagi yang dah biasa dengan bahasa Arab ni kan. Huruf jar ni nak tahu dia macam ni. Huruf jar ni dia akan baru masuk, dia akan membariskan kata selepas tu baris bawah. Ataupun dia akan menyebabkan isim majrur. Isim majrur huruf selepas huruf jar ni kan, perkataan selepas huruf jar ni, ini semua huruf jar kan. Perkataan selepas dia ni pastinya akan berbaris bawah. Tengoklah ke Al-Quran ke apa ke, setiap perkataan lepas huruf jar ni pastinya baris bawah. Dia akan memajrurkan. Okey, itu satunya lah. Dia akan memajrurkan. Dan selalunya, penambahan lagi, perkataan selepas huruf jar ni, huruf ni, pastinya adalah isim
Pastinya selepas perkataan huruf ni pastinya isim. Tak adalah fi'il ke huruf lain ke. So biasanya selepas huruf jar ni lepas adalah isim. Nanti kita tengok contoh sama-sama. Okey, itulah dua maklumat tentang huruf jar. Okey. Inilah kita nak pergi satu per satu makna dia. Kita pergi yang apa ni? First sekali min. Min dari ataupun daripada. Boleh siapa nak tulis tu tulis dulu kan. Sebab nanti kita nak try buat latihan ni. InsyaAllah ada masa kita buat latihan sekejap. Okay, min bermaksud daripada. Contohnya ayat situ apa tu? Minal bait. Bait ni maksud dia apa? Rumah. Rumah. Daripada rumah. Itu bukan ayat lah. Dia macam nak sambungannya kan. So minal bait daripada rumah. Contoh kita nak buat ayat. Ana. Biasa ana kita guna min ni kan. Contohnya bila orang tanya. Anta min aina. Min aina anta. Kamu ni daripada mana? Min aina anta. Kita pun jawablah. Ana minal Malizi. Saya daripada Malaysia. Ana min Malaysia. Ataupun kita dari rumah ke misalnya. Ana minal bait. Itu adalah min daripada kan. Seterusnya ila yang membawa maksud ke ataupun kepada. Sama je lah. Ke ataupun kepada kan. Contohnya kat situ ilal madrasah. Madrasah. Kita semua dah tahu lah kan, madrasah sekolah. Ilal madrasah ke sekolah. Zahaba at-talib. Zahaba at-talib, pelajar lelaki itu pergi ke sekolah. Zahaba at-talib ilal madrasah. Jadi ke mana-mana. Untuk wayak ke kita guna ila lah. Okey. Itu yang kedua. Yang ketiga an membawa maksud tentang. Tentang. Akan. Tentang lah. Contoh ayat ni kan. Anil masjid. Tentang masjid. Ni tak ayat penuh lah. Perkataan je kan. Contoh kita nak buat kan. Takallamal ustaz anil masjid. Takallamal ustaz anil masjid. Ustaz tu tengah bercakap tentang masjid. Ini maksud tentang masjid. Seterusnya. Ustaz, an boleh maksud dari ke? Dari. An Abi Hurairah. Boleh juga. Dari pun boleh. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Tapi dia mengikut konteks lah. Ikut konteks. Okey. Kalau nak buat daripada tempat kan. Tempat kita lebih afdal menggunakan min lah. An pun boleh maksud dari juga. Tapi afdalnya kita gunakan min. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Itu kalau ada hadis mengikut bacaan boleh kita gunakan an. Okey, seterusnya ala boleh bawa maksud atas ataupun di atas. Ala. Macam sebelum ni kita belajar zaraf. Zarafu al-makan. Apa selain atas? Apa selain ala? Kalau ke atas. Tak ingat. Fauqi. Alfa. Fauqa. Fauqa. Dia tak boleh fauqi. Fauqi dia akan pada atas je. Kalau zaraf dia kena pada atas je lah. Okey. Khalfa maksud apa tu? Siapa sebut khalfa tadi? Khalfa sebenarnya maksud dia apa? Belakang Khalfa belakang ataupun wara'. So ala boleh digunakan di atas. Fauqa juga boleh digunakan di atas. Tapi kan kalau mengikut tafsir ulama dia ada banyak maksud lah. Alal ardi, ada yang atas ataupun ada yang di dalam digunakan juga. Tapi mengikut konteks jugalah, sama juga macam min an tadi kan. So semuanya nak kena tahu jumlah ayat tu cakap pasal apa. Barulah boleh guna penggunaan yang sesuai. Tapi untuk asasnya boleh
Asalnya kita nak tahu kat sini, ala bermaksud atas. Okey. Terusnya, fi. Fi. Yang bermaksud di. Sebelum ni pun kita dah pernah belajar kan fi. Kita dah pernah tahu kan maksud fi di bawah tajuk istifham. Kata tanya. Yang mana bila kata aina ataupun mata, kan, mesti ada jawapan dia, mesti ada fi. Contohnya aina taskunu, askunu fi Gombak. Ataupun mata wasalta minal Madinah, bila awak sampai daripada bandar. Wasaltu minal Madinah fi sabah, saya sampai dari bandar pada waktu pagi. So maksudnya fi ni boleh bermaksud dua lah, di yang ni masuk untuk tempat dan juga pada, yang mana ni bermaksud yang pada ni masa lah kan. Di untuk tempat, pada untuk masa. Fi ni boleh buat dua maksud juga. Okey. Dah berapa ni? 1, 2, 3, 4, 5. Dah 5 dah huruf jar kita tahu. Yang boleh kita guna. Terusnya, ni tambahan dah. Yang jarang lah orang pakai. Tapi boleh dipakai juga. Rubba. Rubba bermaksud kebanyakan. Kebanyakan. So contoh ayat kat sini apa ni? Rubba rajulin salihin. Maksud dia apa ni? Siapa tahu? Rubba rajulin salihin. Kebanyakan lelaki soleh. Baki soleh. Betul. Kebanyakan lelaki soleh. So bantulah nak buat ayat macam mana kan. So rubba ni bermaksud kebanyakan. Kalau siapa perasan kan, biasa kalau siapa guna rubbama. Tahu tak maksud apa rubbama? Rubbama dia rubah juga tapi tambah ma. Tak ada ya? Tidak tahu. banyak. Tidak banyak. Ataupun kadang-kadang. Maksudnya rubama ni kadang-kadang. Sebab apa nama kadang-kadang? Sebab tidak, ma tu bila masuk ma kan? Tidak kan? Daripada panggil ma buat tajuk ma al-kafiyah. Tak apalah. Tapi bila ma tu, ma maksud tidak. Dia menghalang daripada banyak tu. Rubama. Jadi daripada halang banyak tu maksudnya kadang-kadang lah. Kadang-kadang tak banyak kan. So itulah maksud rubama. Kata asalnya rubama. Macam mana munculnya kadang-kadang tu. Daripada perkataan rubba tambah ma. Rubba bermaksud kebanyakan. Bila kita letak ma, rubama bermaksud kadang-kadang. Tak banyak lah. Tak banyak lelaki yang soleh. Contohnya lah. Kalau yang soleh. Itulah penggunaan rubba. Seterusnya. Dah 6 kan. Sebenarnya B. Katabtu bil qalami. Maksudnya apa ni? Dengan. B ni dengan. Katabtu bil qalami. Maksud dia apa ni? Siapa tahu? Tulis Dengan kolam. Dengan pen. Betul. Qalam ni pen. Katabtu bil qalami. Kalau pensel apa bahasa Arab? Pensil sayarah Kan. kan? Sayarah. Kereta. Kereta. Kata Pensel. betul. Ada yang tahu? Ada yang dekat chat saya tak perasan. Kalau pensel mirsamun. Mirsamun. Daripada perkataan rasam, rasama. Marsum rasama. Itulah kata tu bil qalam. Ni penggunaan bi dengan kan. Biasa kita jawab kan, kaifa haluka, bagaimana dengan hal kamu? Alhamdulillah ana bil khair. Ana bil khair. Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah. Saya dengan keadaan yang baik. Dengan keadaan yang baik. Itulah. Seterusnya ada ka. Ka bermaksud seperti. Ka bermaksud seperti. Zaidun kal badri. Apa tahu maksud dia? Saya tahu Zaidun seperti Badri. Badri apa? Siapa tahu Badri? Ada yang nak cuba?
Al-Badri. Awak tunjuklah soalan. Awak. Badri kuat je lah. Badri ni bermaksud bulan. Ini Oh, sebenarnya ini semua adalah mutasyabih ataupun peribahasa dalam bahasa Arab. Zaid ni cantik dia seperti bulan. Handsome dia seperti bulan. Zaidun kal badri. Biasa kalau pernah dengar kasidah kan? Ada kasidah tak nama Nabi Muhammad lah. Muhammad kal badri. Nabi Muhammad ni seperti bulan. Itu mutasyabih peribahasa dalam bahasa Arab. Zaidun kal badri. Baik, ka ni seperti. Seterusnya last kali li. Ni biasalah li untuk contohnya kat situ al-baitu li Zaidin. Maksudnya apa tu? Rumah untuk Zaid. Li ni untuk Zaid. Ni contoh ayatnya lah. So ada berapa ni kita belajar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 yang asas yang masih digunakan lah. Dan tapi sebenarnya ada banyak lagi. Ada soalan ke? Ada. So maksudnya kat situ ni adalah 9 asas huruf hujar yang masih digunakan. Kita tengok ada lagi tak huruf hujar yang lain? Jom kita tengok lagu. Harap banyak lagu ni bawa. Ustaz ada soalan. Baik, silakan. Baris bawah ni maksudnya huruf yang akhir. Huruf baris bawah ni maksudnya huruf yang akhir. 6. Baris bawah ni huruf yang akhir. Contohnya, saya dah share screen lain ni. Contohnya kan, baris akhir ni, baris huruf yang akhir kan, baris bawah. Yang minal baiti ilal madrasati anil masjidi. Tadi kan saya cakap bila huruf hujar ni kan, lepas daripada huruf hujar ni pastinya perkataan selepasnya bukan berbaris bawah. Baris bawah ni yang ujung lah. Baiti madrasati masjidi. Dan pastinya selepasnya akan apa dia? Sorry. Kalau baris bawah termasuk dengan tanwin baris bawah juga ke macam mana? Tanwin, boleh juga. Kalau baris bawah tu masuk dengan tanwin baris bawah? Bergantung pada perkataan yang nak disebut. Min baitin ataupun kalau nak letak alif lam dekat situ kan, kita kena tahu kalau Puan Suryati pernah belajar ma'rifah dengan nakirah. Biasa bila nak guna tanwin, masa bila guna alif lam, kat situ nanti kena belajar bab ma'rifah dengan nakirah lah. So maksudnya kalau Puan Suryati nak tanya kalau tanwin baris bawah pun boleh? Ya boleh. Boleh baris bawah. Yang penting dia baris bawah lah. Ada dia alif lam ke, ada tanwin ke. Tapi selepas huruf jar pastinya akan berbaris bawah huruf jar. Ustaz nak tanya, kalaulah nama madrasah tu katalah madrasah diniyah kata. Ilal madrasati diniyati ke diniyah tu apa dia? Yang kedua tu nak di baris apa? Nak di bawah juga ke? Jamil, syukran. Ada soal. Nah, baris bawah juga sebab apa? Adiniyah tu sifat kepada madrasah. Sifat kepada sekolah tu. Jadi kalau sekolah ni baris bawah, diniyah tu pun baris bawah. Faham? Contohnya kalau madrasah ni baris atas, kan? Takallama al-ustaz, dia baris atas mungkin sebab dia maf'ulun bih. Mungkin sebab maf'ulun bih. Maf'ulun bih ni benda sesuatu jadi lah. Contohnya dia jadi madrasah. Madrasata. Jadi bila adiniyah tu, jadi punya adiniyah tu pun jadi baris atas. Jadinya madrasata diniyata. So diniyah tu dia ikut perkataan sebelum lah. Ini yang Ustaz kata maf'ulun bih, inilah dia ya? Bukan? Bukan. Yang ini isim majrur. Dia baris bawah selepas huruf hujar. Baik. Huruf hujar pastinya berbeza. Baik, syukran. Sebab tu kalau ada yang masjid kan kadang-kadang dia tulis
Salah tau nama dia. Masjid Syarifu. Kalau nama dah depan Masjid Syarif ni pun patutnya baris bawah lah. Ada pernah ustaz saya tegur kan. Sampai dia kena tukar signboard masjid tu. Salah baris. Saja je tegur. Tapi sebenarnya tak bawa maksud lain pun. Tapi yelah dah belajar kaedah Arab kan. Betulkan. Okay. Jom kita dengar dulu. Ada lagu tak Arab ni. Ni ustaz mana tak buat lagu. Dengar tak? lagu huruf jar Mikali rubba ila alamin fi'an wa ta hatta bikali rubba ila alamin fi'an wa ta hatta min fi'an wa ta hatta bikali rubba ila ala min fi'an wa ta hatta bikali rubba ila ala min fi'an wa ta hatta min fi'an wa ta hatta bidangan seperti milik rubba betapa banyak ilaka ala atas min dari fi di dalam min dari fi di dalam an dari wa demi tadmi hatta sehingga an dari wadami tadmi hatta sehingga tadmi hatta sehingga. Pondok Pesantren Darun Nuhat. Oh, kat ni. Pesantren Indonesia kan. So jadinya adalah beberapa tambahan lagi huruf ujar kan yang tadi kan. So tadi ada soalan an boleh ke dari? Boleh. Ada juga maksud an maksud dari dan juga tentang. Okey. Boleh. Jadinya kita dah belajar ni. Jadi kita nak buat latihan sikitlah. Bagi ingat kan. InsyaAllah. Jom kita try buat sama-sama. At-tadrib al-awwal. Maksudnya apa tu? Latihan yang pertama. Haddid al-ijabah as-sahihah. Tentukan jawapan yang betul. Tentukan jawapan yang betul. Pilihlah kan perkataan mana yang sesuai dengan ayat. Pilih huruf jar yang sesuai kan bergantung ayat ni. Ini saya ambil soalan daripada UPKK punya. Contohnya buku teks UPKK lah. Umarisu ar-riyadata. Nak guna apa? Sihhatil jismi. Siapa tahu maksud dia? Ada tak yang tahu? Umarisu ar-riyadata sihhatil jismi. Li. Dah tu Li. riadah lah kan. Sihat badan. Baik. Tu. Badannya. Nampak semuanya macam perkataan yang biasa kan? Jadi dah ada yang bagi jawapan li. Li sihhatil jismi. Siapa boleh baca ayat penuh? Umarisu ar-riyadata li sihhatil jismi. Apa maksud dia? Siapa tahu? Jom kita bulatkan jawapan dia. Bulat. Umarisu saya tak tahu Ustaz. Tapi apa riadah untuk badan yang sihat. Dah ni. Umarisu tak tahu. Baik. Dia terbalik. Mudarisu kot. Mudarisu cikgu, umarisu pelajar. Bukan. Tapi jangan lebih terang kan. Ada risu-risu dia. Umarisu ni membawa maksud daripada mumarasah. Latihan. Jadi ini fi'il. Jadinya umarisu, saya berlatih sukan. Saya umaris maksud latihan lah. Saya berlatih sukan untuk sihat.
Jisim, tubuh badan. Li adalah maksud jadi li lah yang sesuai kan. Kalau letak ila tak sesuai lah, kepada kan. Mari suradalis. Baik, Jamil, syukran. Terusnya, rakan di FB mungkin kita nak try kan. Zahaba Sa'id, nak guna apa? Al-Madinah li ziyarati Muhsin. Oh, lama. Min. Banyak. Kita nak guna apa ni? Sa'idan. Sa'id ni nama orang. Muhsin pun nama orang. Ida min. Minal madinati. Muhsin. Okey, ni kita kena tahu dulu maksud kan. Kalau tak tahu maksud, tak tahu nak guna huruf jar yang mana. Zahaba ni memasuk pergi. Zahaba pergi. Sa'id nama orang lah. Madinah ni bandar untuk ziarah musim. Ziarah untuk melawati kan musim. Jadi huruf jar yang sesuai adalah Ila. Kepada. Jom kita pula panggil. Dia panggil adalah kepada. Zahaba Sa'id ilal Madinah li ziyaratih Muhsin. Jadinya nak kata dia punya tips dia, bila jumpa perkataan zahaba ni, pastinya akan bersamaan dengan huruf zahaba ni. Dia macam ni lah, pasangan sejoli. Dia ada zahaba mesti kena ada ilah. Memang ada setengah perkataan fi'il. Setengah perkataan fi'il dia memang akan berkait rapat dengan huruf jar. Mesti ada huruf jar tu. Antaranya ni lah. Zahaba ni pasti dengan ilah. Jarang lah jumpa perkataan zahaba tak ada ilah. Okey. Kita sambung lagi. Terusnya yang ketiga. Soalan ketiga apa ni? Arji'u al-mal'ab qabla al-maghrib. Maksud dia apa ni? Kita kena tahu maksud dulu. Baru kita tahu nak guna huruf jar apa kan? Kembali. Arji'u. Kembali. Dia pulang. Pulang, boleh. Al-mal'ab. Saya pulang mal'ab bermain. Dia kalau lu'bah, al-abu bermain. Kalau mal'ab ni tempat bermain. Tempat bermain. Contoh tempat bermain apa? Taman ke, padang ke. Padang lah. Biasanya kan. Kalau taman biasa orang guna hadiqah. Kan? Taman syurga. Hadiqatul jannah. Al-hadiqah. Biasa digunakan kalau taman kan. Hadiqatul hayawanat. Taman binatang. Taman binatang. So kalau mal'ab ni biasa guna padang. Qabla maksud apa? Ini kita belajar sebelum maghrib. Jadinya okey. Baru kita boleh letak huruf jar apa yang sesuai. Arji'u. Dari. Min. Arji'u. Min lah kan. Yang sesuai. Kalau li maksud apa ni? Li maksudnya untuk. Bagi, untuk. Bagi untuk kan. Jadi kalau kita letak sini, saya pulang untuk padang. Tak sesuai kan. Jadinya min lah yang sesuai. Saya pulang daripada padang sebelum maghrib. Sa'arji'u min al-mal'ab qabla al-maghrib. Ini pun roja'ah ni juga berkait rapat dengan min. Ni dah ada jawapan lah. So 4 dengan 5. Cuma dia nak kelirukan sikit kot. Dia daripada sama juga. Mal'ab juga. Okay. Azhabu al-mal'ab ba'dal asri. Saya Azhabu ila. kan? Saya adalah. Azhabu ila al-mal'ab ba'dal asri. Saya pergi ke padang selepas waktu asar. Balik sebelum maghrib. Baguslah. Dengan maghrib kat padang lagi. Itu balik kena marah, kena ikat pokok dengan ayah. Okay. Arji'u. Terusnya yang kelima, arji'u al-madrasah ba'da zuhri. Min. Okey, maksud penuh dia apa? Ba'da zuhri. Apa maksud penuh dia? Kembali dari madrasah sekolah.
Saya Saya kembali dari baik. madrasah selepas Zuhur. Lanjut dulu. Okey, kembali daripada sekolah selepas Zuhur. Okey, puan apa lagi nak cuba? Ustaz nak tanya, Masuk dulu. kenapa RGU bukan AGU? Irji'u tu fi'il amar. Fi'il amar ni kata suruh, kata kerja. Oh, LG. okey faham. Saya. RGU. Saya pulang. Okey. Kita tak masuk lagi bab fi'il kan? Kita tak masuk lagi kan? Kalau masuk bab fi'il ni terbagi pada 3 pula. Ada fi'il madi. Tarik. Sini Ah. Oh, Puan Fatimah unmute Puan Fatimah. Takut semua orang terdengar perbualan Puan Fatimah. Confidential conversation. Suruh keluar. Syarat dia. Okey. RJO apa tadi saya ikut? Kalau kita belajar tentang fi'il kata kerja kan, dalam bahasa Arab ada 3, fi'il madi, mudhari' dan fi'il amar. Kalau fi'il madi fi'ilnya lepas, fi'il mudhari' kita boleh katakan sebagai present tense. Fi'il madi past tense. Kalau fi'il amar sini apa? Kata suruh. Kata suruh. Perintah. Arahan. Bahasa Inggeris apa dah ada ke? Tahu, saya tak tahu. So macam itulah kalau irji'u itu bawah dalam kata fi'il amar lah, kata suruh. Pulanglah kamu. Irji'u, pulanglah kamu. Ataupun Ustaz, boleh kata amar ni dia memang sentiasa akan start daripada bawah lah, irah. tak juga, bergantung pada perkataan. Contohnya azhaba tu izhabu, boleh idhab. Okey, contoh apa lagi? Dia tu nak habis. Izhab, izhaba. Contohnya solat. Kita suruh solat kan. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Tu hadis kan. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Tu fi'il amar tu, sallu. Solatlah kamu seperti mana kamu lihat aku solat. Itu Nabi kata. So maksudnya bergantung pada perkataan lah. Arja'a irji'u. Contohnya ni marasa yumarisu. Fi'il amar dia maris. Ada maris. Berlatihlah kamu. Berlatihlah kamu. Marisu. So maksudnya bergantung pada perkataan lah. Yang qala kul Nanti kita kan. cubalah, nanti kita cubalah masuk minggu depan atau 2 minggu lagi ke, sebab cadangnya setiap 2 minggu nak bawa tetamu jemputan. So kalau PL ni lama, sekejap je lah nak belajar kan. Mungkin belajar sikit je. So wallahu alam, kita tengok. Mungkin 2 minggu lagi kita masuk bab PL pula, kata kerja. Menarik juga tu nak dibincangkan. Okey, ni latihan pertama. Ada latihan kedua lagi ni. Sekejap, kita cuba lagi. 4 lagi kan? Ustaz. Ya. Soalan? Bukan soalan, nak bagi untuk bahasa Inggeris tadi Arhan Ada. imperative. Imperator. Imperator. Maksud apa dia tu? Imperator. IMPERATIVE maknanya bagi arahan lah. Arahan kan? Imperative. Tak tahulah saya tidur ke waktu cikgu Inggeris, tapi saya tak pernah dengar. Jazakillah khair. Puan Raya. Satu lagi ilmu baru, tambah bahasa. Puan Raya ni bagus ni, bab bahasa. Nanti kita boleh minta dia ajar bahasa Inggeris pula. Okey, tadi kedua, latihan kedua. Saya nak padam ni, macam ni nak padam. Ni kot, iris. Boleh. Tarik apa? Macam papan putih Tadi kedua, latihan kedua. Okey, mungkin ada masa lagi dalam beberapa minit kan, 5 minit. Dia suruh buat apa ni? Latihan dia, ij'al al-jumlah min harfi jar. Cuba ij'al ni jadikan jumlah ni ayat. Jumlah ayat daripada huruf jar, daripada huruf-huruf perkataan huruf jar. Cuba buat ayat daripada huruf jar, daripada huruf jar yang kita pelajari. Contohnya saya guna apa ni? Yang ni saya buat 2 terus. Ada dalam ayat tu ada bi dan ada juga fi. Saya buat ayat apa ni? Ash'uru bis sururi fi hadzal yaum. Maksud dia apa ni? Siapa tahu? Rambut.
Syu'run rambut. Oh, lemak. Masyur. Sya'run rambut kan. Asyuru ni mau masuk saya rasa, saya berasa. Saya ya. Di ni dengan kan? Ini Ya. di ni dengan asyurur. Surur. Ada sama perkataan sama mufradat dengan sa'idun. Sa'idah. Maksud apa sa'id? Sa'idah. Bukan. Ha? Baik. Sa'id. Lailah sa'idah. Semoga malam yang Baik. malam yang gembira. Kan? Ingat tak? Malam yang gembira, malam yang ceria. So surur ni sama macam sa'id. Maksud gembira lah. Ataupun ceria. Surur. Oh, Di maksud di. Hazal ni. Ini. hari ini. Ini. Jom hari ini. Saya berasa sangat gembira. Saya berasa gembira. Pada hari ini. Pada hari Dah contoh ayatnya. Okey, ada masa dalam berapa minit gini? 5 minit kan? Dalam 3-4 minit lagi. Okey, jom cuba siapa-siapa buat ayat. Tak nak cuba? Oh, dah buat ayat dah. Tu baru. Try. Lain tu. Adhabu. Boleh ke teacher? Boleh ke sir? Boleh ke ustaz? Puan Zawiyah ya. Nak try ya ustaz? Boleh. Silakan. Yang lain tu boleh tulis dulu. Adhabu ilal madrasati fil Madinah. Madinati. Maksud dia apa tu? Saya pergi ke sekolah, ke madrasah di bandar. Di bandar. Oh, sekolah Puan di bandar ya. Oh. Tapi encik ustaz. Okey, betul. Ahsanti. Syukran jazilan. So kat situ Puan Zawiyah ada guna 2 huruf jar situ kan. Pertama, Puan Zawiyah guna ila dan juga fi. Dia siapa yang kalau mungkin siapa tak sempat salin, ni lah. Okay. Ni huruf jar yang kita ada ada min, ada ila, an. Ya, cuba buat ayat. Kalau mungkin tak tahu perkataan tu boleh tanya. Kita nak lagi dalam lagi 3 orang. Boleh ke? Cuba buat ayat. Siapa yang dah siap boleh unmute. Kita ada 13 orang dalam ni. Nak try Ustaz. Silakan Puan Jun. Jun. Min aina ila aina fi hadzal yaum? Oh, maksud apa tu? Banyaknya guna huruf jar. Dari mana ke mana pada hari ini? Oh. Tu boleh jadi itu pantun lah, Cik Jun. Tak tahu. Okey, saya tahu dulu baca harakah min aina ila aina. Maksudnya kat situ penggunaan dia betul lah. Cumanya bila jadi ayat tu tak nampak ayat lah. Dia macam syair ke. Min aina ila aina fi apa tadi? Fi hadzal yaum. Min aina ila fi hadzal. Dari mana ke mana pada hari ini. Kalau nak jadi ayat dia min aina ila aina Macam ayat soal lah. Dari mana ke mana pada hari ini. min aina anta, dari mana, min aina ila aina anta fi hadzal yaum. Sama anta lah kalau buat soalan kan. Dari mana ke mana kamu ya akhi pada hari ini. Baru nampak ayat tu cantik kan. Kita letak ad-dhamir, kata ganti nama kan, kita letak anta kat situ. Okey, boleh jadi ayat. Baik, syukran Puan Jun. Ahsanti, guna 3 terus. Saya start ya. Silakan Puan Noriza. Okey, baik. Akhaztul al-kitaba minallah wa wada'tuhu 'alal abataniyah. Akhaztu
Akhadtu al-kitaba minal ghaf Minal ghaf. wa wada'tuhu alal battaniyah. Battaniyah. Oh, wada'tu al-battaniyah. Ha, apa maksud tu? Ramai nak tahu ni. Saya mengambil buku daripada rak Ghaf. dan meletakkannya di atas selimut. Battaniyah, selimut ataupun selimut tu guna al-muzammil. Muzammil. Oh ya. Zamlu. Kan ada surah al-muzammil kan? Ya. Muzammil. Daripada perkataan zamlu. Battaniyah pun boleh juga untuk selimut. Kat situ Puan Noriza guna 3 terus. Akhadtu al-kitaba minal ghaf. Wa akhadtu minal ghaf wa wada'tuhu. Wa pun salah satu huruf jar. Wa wada'tuhu fi al-battaniyah. Wada'tuhu fi al-battaniyah. Ada 3 penggunaan. Ustaz, wa tu bukan haraf ataf ke? Wa ni dia ada pembahagian. Dia ada banyak tempat. Dia boleh jadi huruf ataf dan juga boleh jadi huruf jar. Kalau dan huruf ataf kan? Dan dia nak tahu penggunaan dia sama ada ataf ataupun huruf jar, kena tengok konteks dia lah bila masa yang sesuai. Tapi kena katanya waw ni, huruf waw ni boleh dia boleh dalam 2 tempat. Boleh dalam huruf ataf dan huruf jar. Sebab dia boleh memajrurkan juga isim penting. Tapi tengok ayat lah yang sesuai nak letak. Baik, syukran. Ada lagi ke yang nak jumpa? Syukran Puan Noriza. Bagi ayat panjang. Dan Ustaz, Ustaz. Puan Noriza, silakan. Zahaba Ahmad ila madrasati bi sayyi'ah. Bi sayyi'ati. Bi apa? Kereta apa Ustaz? Sayyarah. Sayyarah, kereta. Sayyarah, kereta. Kalau sayyi'ah tu, sayyi'ah tu mau masuk keburukan. Aku nak kan pergi Ahmad ke sekolah dengan kereta. Boleh ya Ustaz? Betul, Jamil. Ahsanti. Zahaba Ahmad ilal madrasah bisayyarah. Kat situ ada guna 2 huruf jar kan? Saya ya. Dan juga betul masa ilal madrasah bisayyarah. Okey. Takutlah pergi sekolah untuk keburukan. Ramailah pula tak pergi ya. Baik, syukran. Ahsanti Noriza. Okey, mungkin ada yang last, yang terakhir. Siapa nak cuba? Silakan. Sebelum kita tutup kelas kita hari ni, ada lebih apa? Ada yang nak cuba? Kalau tak ada, cuba saya nak sebut nama lah. Cik Syahrul boleh ke? Suara perempuannya kan? Kita nak dengar suara lelaki pula. Cik Syahrul. Ya Ustaz. Boleh ke nak cuba buat ayat? Buat ayat apa? Yang menggunakan huruf jar. Ujar. Saya tengok. Minta tengok nota tu ni. 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 Boleh. Boleh. Muhammad. Pergi apa ya? Zahaba. Zahaba. Ilal Madinah. Min Makkah. Min Makkah. Okey, Jamil. Muhammad pergi ke Madinah daripada Makkah. Dia pergi, maksudnya dia pergi ke Madinah daripada Mekah lah. Dia daripada Mekah, dia pergi ke Madinah. Baik, boleh juga. Syukran. Ahsanta
Akhi Syahrul. Okey. Baik, alhamdulillah. Khalas. Untuk pembelajaran hari ini, dan insya-Allah kita akan sambunglah untuk minggu depan dan minggu seterusnya. Jadi untuk pengetahuan semua, mungkin ada rakan-rakan kita di FB, kelas kita ni buat di Zoom. Jadi kalau berminat nak join Zoom, boleh terus WhatsApp saya lah di nombor yang tertera. Jadinya Zoom ni ditajuk oleh MPM, M2PM International. Jadinya ada iklan sikit ni untuk nak maklumkan yang mana minggu ni, sepanjang minggu ni, semalam lah startnya, 16 hingga 25 September ni kita ada buat apa nama tu? Campaign. Campaign. Saya pilih bahasa Arab dia. Alhamdulillah. Alhamdulillah ni campaign lah. Campaign One Green Malaysia. Kat situ visi dia itulah kita nak buat penyerapan budaya hijau. Jadi kita ada banyak aktiviti dan juga pertandingan yang dibuatlah. Ada video tak Puan Alibah nak tunjuk? Bagi mudah sikit buat iklan lah. Sekejap, saya buka video. Boleh kan? Boleh tutup share screen. Boleh. Ni boleh lah nak panggil anak-anak nak join pertandingan ni. Hadiah dia lumayan juga. Boleh okey ke? Boleh. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Sangkut lah kan? Antaranya ialah Seni Muda yang merupakan kempen untuk memberikan golongan muda Tak dengar Ustaz. Sangkut kan? Dengar kan? Dia macam sangkut video dia. Oh, ya. Alibah kena buka speaker ke? Apa tu? Kena buka apa headphone? Macam. Masuk. Tak ya? Iklan pun masalah teknikal. Jadinya maksudnya kat sini MPM ada buat satu kempen lah nak join. Tak apa kalau tak ada sempat kita nak tunjuk video sini, kita post kat Telegram ataupun di grup WhatsApp je lah kan. Jadi bolehlah panggil anak-anak untuk ataupun kita sendiri yang minat nak join Alam Hijau ni, yang nak join aktiviti pun ada hari-hari kan. Setiap hari ada aktiviti TikTok nanti kita akan post iklan di FB. Nampak Puan Nuriza cantik pokok belakang tu. Minat tu budaya hijau ni. Boleh tanam-tanaman ni pun bukan satu budaya hijau kan. Saya pun Greenpeace-nya orang. Boleh lah join sekali. InsyaAllah tengah hari ni pukul 3 akan ada talk kan, TikTok. Nanti kita post kat grup lah. InsyaAllah siapa yang berkesempatan boleh join dan daftar lah. Yang berminat untuk masuk pertandingan, anak-anak yang minat mewarna ke ataupun ada yang minat buat video kan, seminit je pun dapat dia 100.5, 300. Okey lah kan rezeki. Ataupun yang minat nak jawab soalan Kahoot, boleh juga daftar. Okey kot, rasanya ada masalah technical. Tak apa, nanti kita share iklan di FB je lah. Share iklan di grup je lah. Boleh Ustaz, saya share. Okey, boleh. Cuba video tu macam menarik lah. Cuba. Okey, kita cuba Boleh nampak kan? Okey. Boleh. Okey. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini saya akan berkongsi dengan anda semua tentang beberapa pertandingan yang bakal diadakan sempurna program One Green Malaysia. Antaranya ialah Seniman Muda yang merupakan kempen untuk memberikan golongan muda berasa relax, enjoy dan menunjukkan kreativiti masing-masing sambil menghargai alam sekitar dan menyambut Hari Malaysia.
Pertandingan ini terbahagi kepada dua kategori iaitu melukis dan mewarna bagi kanak-kanak berusia 5 hingga 12 tahun dengan hadiah utama bernilai RM100 dan reka cipta poster bagi remaja berusia 13 hingga 17 tahun dengan RM150 menanti pemenang utama. Selain itu, pertandingan Jom Kahoot iaitu kuis bagi seluruh rakyat Malaysia yang berumur 18 tahun ke atas bertujuan untuk menguji minda peserta sambil memupuk kepentingan kehijauan alam sekitar. Hadiah wang tunai bernilai RM120 bakal diterima oleh 5 pemenang tempat pertama. Pertandingan ketiga pula ialah upscaling lifestyle iaitu perlu menghasilkan sebuah produk menggunakan barang-barang terpakai. Sebenarnya barang-barang yang terpakai tak semuanya perlu dibuang. Malah ianya boleh dijadikan sebuah produk dan boleh dipasarkan, seterusnya dapat mengurangkan peratusan sampah. Hadiah wang tunai sebanyak RM500 untuk pemenang tempat pertama. Akhir sekali ialah pertandingan video pendek gaya hidup hijau. Sambil menunjukkan semangat patriotik kepada negara tercinta, anda perlu menunjukkan nilai kecintaan alam sekitar dengan cara yang paling kreatif. RM500 bakal diberikan kepada pemenang utama. Banyak lagi hadiah yang bakal diberikan kepada pemenang lain dan segi penyertaan juga akan diberikan kepada semua peserta. Aktiviti lain pula ialah Green Tea Talk yang akan berlangsung pada 17 hingga 23 September, manakala webinar utama akan berlangsung pada 25 September. Harga tiket bagi webinar utama akan diberitahu dalam masa yang terdekat. Kami juga akan mengutip derma untuk diberikan kepada Zoo Negara. Bagi sesiapa yang ingin menderma, kami akan berikan info selanjutnya di Go Green Telegram channel. Pemenang hadiah juga bakal diumumkan pada hari yang sama. Jadi, stay tune. Untuk info lebih lanjut mengenai pertandingan, Green Tea Talk, feedback dan lain-lain boleh scan QR code ini. Atau tekan link di ruangan chat. Jangan lepaskan peluang ini. Okey. Okey, ada di ruangan chat. Ada kan ruangan chat? Boleh siapa nak join, tekan je link tu. InsyaAllah bolehlah sama-sama kita meraihkan Sepenari Malaysia dan juga nak mengamalkan budaya hijau ni bersama-samalah yang berkelapangan dengan benda ni kan, insyaAllah ada manfaat dan rezeki. Okey, wallahu alam. Jazakumullah khair. Terima kasih semua yang menunggu. InsyaAllah kita jumpa lagi. Semoga bermanfaat kita hari ini dan semoga Jumaat yang diberkati. Lelaki bolehlah siap-siap solat Jumaat. Okey, perempuan masak Baik, jazakumullah khairan katsira. Ilal liqa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.